السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Berbahagia Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati, saudara-saudari, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Bagaimanakah cara kita berinteraksi kepada Al-Quranul Karim. Kita telah masuk dalam tajuk menghafazkan Al-Quran, dan kita juga telah memasuki bahawa kelebihan atau fadilat menghafazkan Al-Quranul Karim. Kita di sini tajuk yang kita kedua adalah adab-adab hamalatil Quran, atau adab-adab orang yang menghafaz Al-Quran, atau Al-Quran ada pada dirinya, sama ada dia hafaz sepenuhnya atau sebahagian dia, atau orang yang bergelimang dan berkecimpung dalam mengajar Al-Quranul Karim, sama ada mengajar membaca atau belajar membaca, mengajar hal-hal yang berkenaan dengan tafsir Al-Quran, ulum Al-Quran yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Bolehlah kita sebut dengan hamalatul Quran. Walaupun pada umumnya disebutkan dengan hamalatul Quran, iaitulah hafazatul Quran. Orang-orang yang hafaz Al-Quranul Karim. Ada adab-adab yang patut mereka pelihara, dan ada kewajiban-kewajiban yang patut mereka tunaikan, supaya mereka benar-benar disebut dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran, sukar kita nak menterjemahkan. Keluarga Al-Quran ke kita nak sebut, atau orang yang bersama dengan Al-Quranul Karim, atau Al-Quran bersama dengan dia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai di dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ibn Majah di dalam Sunan, Al-Hakim di dalam Mustadrak dia, bunyi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Taala mempunyai ahli-ahli, kalau kita sebut keluarga di kalangan manusia. Siapakah keluarga-keluarga Allah itu? Apabila sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah ahli-ahli atau keluarga Allah? Lalu Rasulullah menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran, atau orang yang masa kita berkecimpung dengan Al-Quranul Karim. Hum ahlul lillahi, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Mempunyai kedudukan yang istimewa. Apa di antara adab-adab Al-Quran atau adab-adab hamalatul Quran? Pertama, ta'ahudul Quran. Al-Quran senantiasa dijaga. Ta'ahud maknanya kita maintain Al-Quran itu dijaga dan dipelihara, supaya dia tidak terlepas daripada ingatan. Dengan cara tidak lain, terus-menerus membacakan Al-Quran, sama ada membaca dengan hafazan tanpa melihat mushaf,
Atau membaca daripada mushaf, senantiasa dia bacakan. Atau dia mendengar daripada bacaan qurra, orang-orang yang ahli bacaan dia. Kadang-kala di berbagai negeri ada iza'ah atau kita sebutkan radio Al-Quran. Yang menyiarkan tidak lain hanya Al-Quran. Semasa saya lagi belajar dahulu, di Qahira atau di Mesir, sudah lama, ada namanya Iza'atul Quranil Karim. Radio hanya menyiarkan Al-Quran. Tak ada satu nyanyi pun. Tidak ada satu ceramah pun. Al-Quran saja. Tak silap saya sama ada 3 hari sekali atau 4 hari sekali khatam Al-Quran. Berganti-ganti qurra yang membaca. Yang qurra yang terkenal. Misalnya 3 hari ini Husari. 3 hari yang akan datangnya Al-Manshawi, Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Kemudian Abdul Samad Abdul Basit. Abdul Samad Abdul Basit. Qurra yang terkenal. Terus berputar. Untuk selingan tu, itu kalau bacaan tertil, selingan-selingannya bacaan mujawwad. Katakanlah setengah jam mungkin ada setengah jam satu juz. Kemudian ada selingan tu dengan bacaan yang mujawwad, bahasa kita yang macam berlagu. Okey. Jadi kita boleh mendengar senantiasa Al-Quranul Karim, tak payah ada kaset, cukup dengar radio. Tak ada cakap, tak ada. Tak ada apa nama dia? Pembawa berita atau apa nama dia? Tak ada. Tak ada. Sambung je. Jarang-jarang kalau ada benda sesuatu yang berkenaan dengan sedikit yang nak diucapkan dia. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil al-mu'aqqalah." Perumpamaan orang yang menghafaz Quran sama dengan orang yang mempunyai unta yang diikat. Mu'aqqal, iqal tu jamak dia uqul, adalah tali yang diikat kepada unta. Kalau kita mengikat lembu atau kerbau, kita buat di hidungnya di sini. Apa kita sebut? Buling ke? Apa bahasa Melayu? Ditindikkan letak sini dah ada. Nama dia dipasang tali sini. Apa nama tu? Pak Haji? Kalau bahasa saya buling. Allahu a'lam, saya baca silap je. Apa buling sini lah. Kalau ini kita sebut ditindikkan. Masuk dia. Cucuk hidung tu apa nama dia? Beda tu. Tak ada nama. Dia lagi kecil tu kita dah lubangkan tu. Macam buat anting-anting ni kan. Jadi ikat. Tapi kalau unta, untuk mengikat unta tidak di lehernya dan tidak juga di hidung dia. Tapi diikat di lututnya. Apabila dia duduk, dia macam ni. Kemudian diletaklah tali tu, digelung bulat macam tu, dia masuk ke sini. 2. Itu saja. Ya. Jadi kerana dia masuk dari bawah dan dia bulat, dia senanglah untuk turun. Jadi Nabi mengumpamakan orang yang ada padanya hafazan Al-Quran samalah dengan orang yang unta yang diikatkan dengan iqal. Kalau senantiasa dia tengok tali tersebut, apakah dia melucut? Ya, kalau lucut dia tarik balik, kalau lucut dia tarik lagi ke atas. Maka unta tersebut akan tetap terikat. Tapi kalau dari pagi tadi dia nak masuk surau, masuk ke masjid ke atau pergi ke pasar, pasang tu dia pergi. Confirm. Unta tersebut akan terlepas. Begitulah Al-Quranul Karim. Nabi umpamakan seperti tali yang akan ada pengikat kepada
lengan unta tu. Kerana dia dari bawah, dia bergerak dikit dia akan turun, bergerak dikit dia akan turun. Jadi supaya nak menjaganya tetap terikat, selalu tengok. Jadi Al-Quran pun selalu dibaca. Itu maksud Nabi ta'ahadul Al-Quran dalam sebuah hadis. Kemudian in 'ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia jaga, dia selalu perhatikan tali tersebut, maka dia akan tetap memegang unta tersebut, tidak akan terlepas. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dibiarkan begitu saja, aku dah ikat dah, pasti dia akan pergi unta tersebut. Hadisnya hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam sanad Imam Muslim yang lain bunyinya wa idza qama sahibul Quran. Apabila mengamalkan orang yang menghafaz Al-Quran itu, faqara'ahu bil-laili wan-nahari dzakar. Apabila orang yang hafaz Al-Quran tersebut membaca Al-Quran di waktu malam dan di waktu siang, makna siang malam dia baca, zakarahu. Al-Quran akan senantiasa ingat. Jadi mengingati Al-Quran dalam riwayat tambahan Imam Muslim ni, mesti dibaca setiap hari dan mesti dibaca siang dan malam. Bagi orang yang hafaz Al-Quran. Saya teringat dulu waktu saya belajar di pondok dulu. Ada kawan tu dia tak hafaz Quran. Tapi dia membaca Al-Quran siang malam. Bagusnya kalau kita terlupa hafazan atau kita membaca salah, dia tanpa dia tengok dia akan betulkan kita. Aduh, dia tak hafaz. Tapi kerana dia selalu baca, dia akan ingat. Tu dia ingat. Jadi ada kita selalu. Ada kita menghafal azan tak? Tak ada. Lagi kecil ada kita hafal. Mungkinlah lagi sekolah. Macam mana kita hafal azan? Selalu dengar. Kalau Fatihah tu sebanyakan kita hafal. Pengalaman saya sendirilah. Kenapalah saya cepat menghafaz surah-surah di dalam juz 30 dan juz 29. Kerana dari kecil, Alhamdulillah, ayah dan mak saya menggalakkan saya untuk solat berjemaah walaupun saya bergurau. Kalau saya tengok budak bergurau di dalam masjid, saya tak heran. Kadang-kadang tak ada budak. Dalam masjid tu kalau Isya tak ada orang. Kadang-kadang berdua saja. Kadang-kadang saya usik kawan satu tu. Dia menjerit. Bila dia menjerit, orang tahulah yang usik itu saya. Jadi kita bila selalu mendengar kecil kan. Imam tu dia memang baca selalu dari juz 29 dan juz 30. Jadi setelah kita cuba untuk saya dah nak belajar menghafaz Quran ni lah umur 20 lebih. Dah peringkat di universiti dah. Orang dah betul tamat universiti dah umur 23. Lepas tu, kenapa lajunya dua ni? Sekali baca kita dah hafaz dah. Macam orang hafal Yasin dah. Kita boleh mudah kalau nak menghafal Yasin ni, kita selalu baca. Okay? Jadi saya sebutkan, dan dia Alhamdulillah paling terjaga dibandingkan yang lain, makna dia senang untuk nak ingat. Sebab lagi kecil kita selalu dengar. Okey, imam baca. Jadi kita macam baca surah ayat lazim bagi kita, senang hafal pasal selalu kita dengar. Kalau dalam masjid tersebut imam dia pusing baca, tak payah banyak 5 juz saja yang terakhir tu. Baca, selalu baca, confirm. Yang selalu solat 5 waktu 3 kali maghrib, isyak, subuh tu, dia senang nak ingat, tuan-tuan. Apalagi kalau dia dari kecil. Jadi kena selalu didengar. Apalagi yang kita dah hafal, Nabi sebut Al-Quran paling cepat untuk terlepas daripada hafalan, lebih cepat daripada tali yang terlucut daripada kaki unta tersebut. Nabi sebut asyaddu tafallutan, lebih cepat terlepas, terlucut hafazan Al-Quran. Jadi kata Nabi SAW, bila dia bacakan di waktu malam dan di waktu siang, dia akan ingat Al-Quran tersebut. Wa idza lam yaqum nasiyahu, kalau dia tidak berdiri atau tidak melaksanakan,
mengamalkan Al-Quran untuk dibaca, dia akan melupakan Al-Quran. Okey tuan-tuan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari melalui sanad Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim juga tuan-tuan, bi'sa ma li ahadihim yaqul. Seburuk-buruk ucapan daripada seseorang yang dia mengucapkan nasitu ayat kita wa kita. Kaita wa kaita. Kita atau kaita. Allah, aku lupa ayat tu. Aku lupa ayat tu. Itu adalah ucapan yang sangat-sangat buruk. Aku lupa ayat tu. Bal huwa nusi. Sebenarnya dia bukan dia lupa. Tapi memang dilupakan. Maksud dilupakan ditafsirkan oleh Syekh Qardawi alaihi rahmatullah, anna Allah huwa alladhi nassahu. Allah yang membuatkan dia lupa. Kenapa? Uqubatan lahu ala syai'in waqa'a min. Sebagai hukuman kepada dia atas kecuaian dia, atau ada sesuatu yang dia lakukan yang tak betul. Jadi betul lah tuan-tuan, kalau orang nak sebut, macam mana awak tak lupa Al-Quran, awak tengok macam-macam benda, awak cakap macam-macam benda, awak dengar macam-macam benda. Tu. Jadi, alangkah buruknya seseorang mengucapkan, aku lupa ayat itu, ayat itu. Patutnya dia sebut, aku dilupakan. Tu. Bal nusya, dia dilupakan. Maka Nabi menyebut, istazkuru Al-Quran. Hendaklah kamu cari jalan untuk mengingat balik Al-Quran. Falahu wa asyaddu. Di sini bukan tafallutan, tafassiyan. Makna sama. Al-Quran itu lebih cepat terlucut. Min sudurir rijal. Daripada dada lelaki. Mana orang-orang yang hafaz Quran. Minan na'ami bi'uquliha. Daripada unta. Na'am itu unta. Betul tuan? Daripada uqul tu jamak daripada iqal. Iqal tadi itu tali yang pengikat. Dia lebih cepat terlepas. Jadi Nabi sebut, jangan sebut aku lupa. Aku dilupakan. So, makanya kita tuan-tuan bila kita berdoa, Allahumma zakkirna, jangan minhuma nasina. Minhuma nusina. Ya Allah, ingatkanlah Al-Quran yang kami telah dilupakan. Kami telah dilupakan. Siapa yang buat kita lupa? Allah. Kenapa Allah melupakan kita daripada Al-Quran? Sebagai hukuman terhadap diri kita atas kecuaian yang kita tidak menjaga Al-Quran. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari juga dalam Bukhari Muslim. Ta'ahadul Quran disebut. Kamu kena jaga Al-Quran, kena maintain Al-Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi diri Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Lahu wa asyaddu tafallutan. Sama. Tafassiyan, tafallutan. Dia lebih cepat terlucut. Minal ibili fi uquliha. Daripada unta. Ibil, na'am binatang ternak. Ibil, unta. Daripada ikatan. Okey tuan-tuan. Jadi tu satu mesti dia jaga. Yang kedua, sepatutnya Al-Quran adalah menjadi jalisuhu. Teman untuk dia duduk. Teman untuk dia berbincang Al-Quran. Jadikan mushaf itu saat dia berseorangan, itulah kawan dia Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu anisuhu. Sebagai penenang hatinya. Kan kita kalau seorang-seorang nak cari kawan, kadang nak telefon lah. Kawan kita dah lama, kita tak jumpa, kita nak telefon. Kena nak menenangkan hati. Jadikan penenang hati kita Al-Quranul Karim. Kalau kita hati kita tak tentu hala. Kita ni apa? Aku ni nak pergi ke sana, tak juga singin. Nak ke pasar, tak teringin nak ke pasar. Nak pergi ke duduk kat kedai makan, tidak juga. Nak jumpa kawan, tak juga. Kita tak tahu apa yang nak dibuat. Berarti kita, hati kita dalam keadaan wahsyah. Bahasa Arab, wahsyah tu mana dia memerlukan kepada yang menjinakkan kita. Ketika itu kita dalam keadaan umpama binatang liar.
untuk menjinak kita jadikanlah Al-Quran. Saat itu pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi akanlah Al-Quran sebagai penenang jiwa ketika kita gelisah atau ketika kita berseorangan. Jadikan Al-Quran sebagai jelis, teman duduk kita. Paling kurangnya supaya tidak lupa daripada ingatan kita. Qasim ibnu Abdul Rahman, salah seorang tabi'in berkata, Qultu li ba'd an-nussak, aku berkata kepada sebahagian nassak, bukan ahli ibadat, ma huna ahadun tasta'nisu bih. Aku nampak, kenapa kau sedap saja duduk dekat sini padahal tak ada orang. Famadda yadahu ilal mushaf. Sorry, ini bukan tabi'in, tuan. Dia pun menghulurkan tangannya, ada mushaf padanya Al-Quran. Inilah kawanku. Wa wada'ahu ala hijrihi. Dia letakkan di paha dia. Kemudian wa qala seraya dia berkata, hadza anisi. Inilah kawan setia yang menenang hatiku. Betul lah tuan-tuan. Betul benar. Mana-mana saja kadang-kadang kita masa belajar lebih dekat kepada Al-Quran dibanding kita yang hidup biasa ni. Sepatutnya kita hidup biasa ni lebih dekat kepada Al-Quran. Allahu alam sama ada masa kita belajar banyak waktu kekosongan. Jadi saat itu bila kita membaca Al-Quran itulah penenang jiwa. Tapi setelah dalam kehidupan tidak lagi Al-Quran pada penenang jiwa. Sayang. Bagi diri saya sendiri macam itulah. Kita belajar di rantau, jauh daripada keluarga, kadang kita rindu. Tak ada kawan. Kawan cuma kawan baru semua kan yang sama belajar. Dari berbagai negeri, berbagai negara. Kawan. Jadi kita tidak sama-sama dari kecil. Jadi kalau untuk nak mengingatkan, tidak ada ingatan yang lama, ingatan yang baru. Tak ada nostalgia. Tapi saat itu, bila kita baca Al-Quran, Al-Quranlah sebagai penenang hati. Allah dah bagi dah. Tapi kenapa ditinggalkan Al-Quran? Allah dah bagi dah bahawa Al-Quran sebagai teman atau sebagai kawan, sebagai untuk kita baca Al-Quranul Karim. Jadi dekatkanlah diri kepada Al-Quranul Karim, terutama Ahlul Quran, dia patut menjaga Al-Quranul Karim. Imam As-Suyuti dengan juga Imam An-Nawawi alaihima rahmatullah mengemukakan beberapa hadis yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hukuman orang yang hafaz Al-Quran atau sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian surah daripada Al-Quran, lalu dia lupa, apakah hukumannya? Mari kita lihat. Imam Suyuti menyebutkan hukum melupakan Al-Quran, kabiratun, nisyanuhu adalah dosa besar. Imam Nawawi begitu terang dan jelas di dalam kitab Rawdatul Talibin dan kitab-kitabnya yang lain, bahawa orang yang melupakan Al-Quran adalah catatan termasuk dalam golongan, dalam kategori dosa-dosa besar. Sanad hadisnya sampai kepada yang ada dalam Sunan Abu Dawud. Nabi bersabda, "Uridat alayya dhunubu ummati." Diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, falam ara dhanban a'zama. Aku tidak melihat adanya dosa yang lebih besar min suratin minal Qur'ani au ayat, daripada surah di dalam Al-Quran atau satu ayat Al-Quran, utiha rajulun thumma nasiha. Seorang itu telah diberikan Allah untuk hafal lalu dia lupa. Dia hafal, dia lupakan Al-Quran. Dia tak pedulikan, hilang dari ingatan dia langsung. Itu dosa yang aku tidak melihat yang lebih besar daripada dosa tersebut. Hadis juga yang lain daripada riwayat Abu Dawud. Man qara'a al-Quran. Qara'a di sini hafaz. Siapa yang hafaz Al-Quran, summa nasiyahu, kemudian dia lupa, laqiyallaha yawmal qiyamah ajza. Dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia kusta. Kusta itu maknanya putus tangan dan kaki dia.
Itu makna ajzam. Begitu juga dua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa daripada ada hadis yang lain. Kemudian berkenaan dengan hadis Abu Daud, Imam Tirmizi juga meriwayatkan bahawa hadisnya adalah gharib. Gharib itu hadis yang tidak ada mutabi' dan tidak ada syawahid. Jadi yang meriwayatkan daripada Nabi seorang, tak apalah sahabat, daripada sahabat seorang. Tidak ada lagi yang selain orang lain daripada tabi'in yang meriwayat daripada sahabat. Yang meriwayat daripada tabi'in seorang, tak ada lain orang lain yang meriwayatkan daripada tabi'in atau daripada orang lain. Okey tuan-tuan. Itu namanya hadis gharib. Nah, sebatang kara hadis itu. Yang dia kalau perawinya thiqah tak mengapa. Tapi ada perawinya yang tidak thiqah, maka dia jadi hadis tu gharib. Kalau selalu sebut hadis ni gharib Imam Tirmizi, tapi Imam Tirmizi mengarah menjurus makna gharib pada Tirmizi dekat kepada makna dhaif. Hadis tu dhaif. Imam Tirmizi menyebut hadis tu hadis dhaif. Kemudian Imam Tirmizi sezaman dengan Imam Bukhari. Imam Tirmizi ni tuan-tuan sama ada dari kecil atau dia setelah dia tua, dia tak nampak mata dia. Jadi katanya aku bermuzakarah, makna dia berjumpa dengan Imam Bukhari, berbincang. Dia Imam Tirmizi menyebut setelah dia menulis Jami' Tirmizi itu, hadis kitab sunan itu, kemudian dia suruh Bukhari baca, Imam Bukhari memuji dia, ini kitab yang baik. Okay. Kata Imam Bukhari, aku tak kenal hadis ni. Dan juga hadis ni mengikutku adalah hadis yang gharib. Kata Bukhari. Bukhari yang banyak hafaz Quran, hadis, aku tak mengenali hadis ini. Adapun hadis yang kedua tadi itu hadis yang paling besar dosa adalah lupa Al-Quran. Yang kedua, siapa hafal Quran lalu dia lupa, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia kusta. Sudah tu, jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan kusta. Hadis yang kedua ini, kita Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Dalam sanad hadis itu ada seorang bernama Yazid ibn Abi Ziyad. Hadis ini tidak dijadikan hujjah oleh ulama-ulama hadis. Dan hadis itu adalah munqati'. Jadi tuan-tuan, kata Syekh Qardawi, dua hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Suyuti dan diikuti, yang sebelumnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi kan sebelum Suyuti. Suyuti tuan-tuan abad ke-9 Hijrah. Sebab abad ke-10 lah, tahun 900-an. Kalau Imam Nawawi tahun 600-an, abad ke-7. Okey. Jadi berdasarkan kepada sanad hadis ini yang menyebutkan bahawa lupa Al-Quran itu adalah dosa besar, padahal mengikut ulama hadis itu adalah lemah, maka di sini tidak lain bagi kita orang yang hafaz baik Al-Quran seluruhnya, sebahagian satu surah atau satu juz atau apa saja, lalu dia lupa, dia adalah termasuk orang yang maknanya dicela oleh agama. Itu paling kurang dia termasuk di dalam hukum yang makruh, tidak termasuk di dalam dosa besar atau perkara yang diharamkan. Kenapa kata Syekh Qardawi demikian? Disebabkan ini tidak sampai kepada peringkat yang haram atau apalagi dosa besar. Kalulah orang yang menghafaz Al-Quran lupa apa yang dia hafazkan menjadi dosa besar, bagaimana dengan orang yang sama sekali tak menghafal Quran? Tak ada pada dadanya Al-Quran Karim. Itu jelas-jelas kata Nabi, orang yang tak ada di dalam dadanya Al-Quran seperti rumah yang lama ditinggalkan. Tak ada penghuni, rosak. Cantik macam mana pun rumah, kalau tak pernah ditunggu, dia akan rosak. Begitulah. Bagaikan kharib, rumah tinggal yang dah rosak. Itu orang yang tak ada dalamnya Al-Quran. Jadi kalau kita nak menyebutkan orang yang sama sekali tidak ada di dalamnya Al-Quranul Karim dengan orang yang ada di dalamnya Al-Quran tapi kadang dia lupa, kadang dia ingat, ini lebih besar dosanya daripada orang yang tidak ada sama sekali padanya Al-Quran. Satu tu yang menjadi iskal. Yang kedua, membuatkan orang takut menghafaz Al-Quran. Ramai di antara kita dia tak nak menghafal Quran kerana dia takut lupa. Tu.
Samalah awak tak nak makan daging, tak nak, nanti takut darah tinggi. Dia tak makan daging. Makanlah daging. Belum tentu makan daging darah tinggi. Kan? Jadi, hafazkan dulu Al-Quran. Bila awak dah hafaz, jagalah yang awak dah hafazkan. Kalau awak terlupa, dah tu, minta kepada Allahumma zakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkanlah apa yang aku telah dilupakan. Atau Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar. Berikanlah kepada kami anugerah untuk dapat membaca Al-Quran siang dan malam. Tuan-tuan, maka saya dengar seorang penceramah dari negeri Arab menyebut, kalau kita susah membaca Al-Quran atau susah nak menghafazkan Al-Quran atau mudah kita lupa Al-Quran, itu tidak lain. Berarti ada antara kita dengan Allah sesuatu yang membuatkan, jangan kita nak sebutkan kita jauh daripada Al-Quran, tapi Al-Quran menjauhi kita. Untuk nak mengingatkan diri kita. Seakan-akan dia enggan Al-Quran bersama kita. Jadi itu sebagai iktibar, dalilnya tidak ada. Nah itu, dalilnya tiada. Tapi untuk kita maknanya selalu syaitan memang selalu nak buat kita jauh daripada Allah, maka patut kita lawan, kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ambillah kesempatan. Selalu kita, terutama Al-Quran yang pernah kita hafaz, memang sangat-sangat cepat lupa, tuan-tuan. 1 bulan saja kalau kita tak membaca Al-Quran yang kita hafazkan, dia senang saja lupa. Kita nak bukti dia yang kita tak pernah lupa, mungkin Fatihah. Ada kita pernah lupa Fatihah. Kita baca berapa kali satu hari, tuan-tuan? 17 kali baca Al-Fatihah dalam salat. Kemudian, di antara adab-adab orang yang hafaz Al-Quran, berakhlak dengan isi kandungan Al-Quran Karim. Apabila sahabat bertanya kepada, seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah berkenaan dengan akhlak Al-Quran. Aisyah dengan menjawab begitu cantik walaupun pendek. Apa kata Aisyah bila ditanya bagaimanakah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Aisyah menjawab, inna khuluqa nabiyillah kana Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepribadian Rasulullah itu Al-Quran Karim. Mana sifat-sifat baik yang ada di dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Mana akhlak-akhlak yang buruk yang Allah cela dalam Al-Quran, itu jauh sekali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Banyaklah yang Allah memuji, di antaranya ujung surah At-Taubah tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada satu qiraat, walaupun qiraat ni tidaklah mutawatir, min anfasikum. Anfas yang terbaik. Kalau anfus daripada diri kamu sendiri. Maknanya Nabi Muhammad bangsa Arab, dia manusia. Itu anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, dia bagian daripada diri kamu sendiri. Bukan Allah turunkan dari langit, bukan. Kemudian Allah sebut azizun alaihi ma anittu. Nabi itu begitu prihatin. Makna di sini boleh kita sebutkan prihatin. Rasa berat ke atas jiwa dia sesuatu yang menyusahkan kamu. Maknanya tengok kalau umat manusia ni Allah dah ajak dia kepada syurga, lalu mereka memilih neraka. Allah begitu prihatin Nabi. Tak tahan Nabi. Rasa sukar jiwa Rasulullah SAW. Harisun alaikum, dan Nabi itu adalah terlalu inginkan halubah yang kamu itu untuk mendapat kebaikan. Itu bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Nabi itu adalah rauf, lemah lembut, rahim, teramat pengasih dan penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh, kita nak melihat. Terus Allah sebut dah yang sifat Nabi Muhammad SAW. Apa lagi sifat-sifat Nabi yang Allah puji di dalam Al-Quranul Karim? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik.
Kalaulah engkau hai Muhammad ghalidhan, kasar. Kamu ghalidhan, kamu walau kunta faddan ghalidhah. Faddan tuan, faddan makna dia faddan ghalidhal qalb. Faddan kasar, tindakan Nabi. Ghalidhal qalb, keras hati. Nanti cepat merajuk, marah, cepat berang. Tak, Nabi lemah lembut. Itu. Niscaya mereka akan jauh bertempiaran daripada-Mu, wahai Muhammad. Tapi Nabi lembut hati. Nabi SAW tidak kasar. Cakap Nabi lemah lembut. Seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku berzina. Nabi ada sahabat-sahabat dekat dia. Semua dia marah. Senyap. Cakap macam tu. Diam. Tak wajar bercakap depan Nabi. Dia minta izinkan aku berzina. Budak muda. Rasulullah menyebut, udnuhu. Suruh dia dekat kepada aku. Lalu dia tadi bertanya jauh, dekat. Itu Nabi duduk. Ijlis. Apa Nabi sebut? Kau nak berzina? Nak ke kau berzina dengan mak? Ya Rasulullah, bukan saja aku, semua manusia takkan mungkin nak berzina dengan mak sendiri. Atuhibbuhu libnatik? Apakah kau suka melakukan perkara tersebut kepada anak perempuan? Kalau kau ada anak perempuan? Ya Rasulullah, aku dan semua manusia takkan melakukannya kepada anak perempuan sendiri. Kau sukakah kau melakukan itu pada adik-beradik perempuan? Sama juga jawab dia. Sukakah kau melakukan itu kepada adik-beradik ayahmu dan makcikmu, adik-beradik ayah? Sama juga jawab dia. Sukakah kau kalau melakukan hal itu kepada adik-beradik makmu yang perempuan? Tak juga. Itu. Jadi itu cara Nabi mendidik. Kerana yang kau nak berzina kepada dia itu tidak akan keluar daripada 5 atau 6 macam. Sama ada dia ibu kepada seseorang, mana dia nak menjadi duit, nak menyara anak dia, macam mana hati anaknya tengok mak dia melacur dengan seorang lelaki. Dah itulah. Kalau dia besar sikit, aku tembak. Macam itulah. Kepada anak, kalau orang tu berzina dengan anak, yang kalau dia anak muda, boleh jadi dia anak kepada seseorang, mesti dia bukan lahir daripada pokok kayu, ada mak dia, ada ayah dia. Kalau tidak, kepada adik-beradik. Kalau orang tu tak ada adik-beradik, mesti dia ada mak. Kalau dia tak ada anak, mak ada. Kalau dia tak ada adik-beradik, boleh jadi ada makcik. Benda tu tak terlepas. Tapi Nabi tak sebut di situ kepada isteri, kerana dia mungkin lagi dalam keadaan tidak ada isteri. Pada orang yang akan kau lakukan itu tidak akan keluar daripada orang yang punya hubungan macam tu. Jadi membuatkan dia, itu cara Nabi mendidik. Bukan Nabi tempelingkan tu, tak. Lepas tu barulah Nabi doakan, Allahumma fid zambahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Bersihkan hati dia. Peliharalah kemaluan dia. Selepas itu tuan-tuan, anak muda itu tak usahkan nak menyebutkan zina, tak terfikir dan tak terlintaskan bagi dia. Kerana pendidikan Rasulullah begitu rupa. Tu akhlak dia sebab apa? Allah dah sebut kalau kau keras, orang yang kencing, Badawi datang ke masjid, tak tahan kencing, bukan dia nak keluar daripada masjid, dalam masjid tu lah, pergi ke dinding lalu tembak tu sot situ. Boleh bayangkan, tak ada manusia di dalam dunia ni yang kencing di rumah ibadat dia. Masjid ke, gereja, tapi Arab pernah buat. Sahabat ada yang nak pukul, ada yang nak tendang. Dah ada selesai, baru Nabi panggil. Sahabat lain, ambil air sebeldi, siramkan tu. Masjid Nabi itu tak kapet macam kita, tak ada simen juga, pasir. Siram air. Selesai masalah najis. Masalahnya nak didik orang ni. Ini masjid. Tak wajar untuk ditumpahkan pada dia benda-benda yang najis, benda yang tak baik. Ini rumah untuk beribadat. Apa kata Badawi? Kalaulah Nabi maknanya seperti yang sahabat buat, tambah jauh daripada agama. Itu tuan. Akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Itu yang Nabi sebut, Allah sebut tadi, harisun alaikum.
Sangat-sangat haloba Nabi nak membuatkan umat ini setiap orang jadi baik. Jadi makanya kalau Nabi berakhlak dengan Al-Quran, Al-Quran turun pada dia, Al-Quran ada di dalam dada dia, maka sepatutnya orang yang ada Al-Quran di dalam dadanya mestilah sebagai satu cermin, seperti dia itu cermin. Untuk orang makna mencerminkan daripada bercermin kepada dia, dah tu, supaya orang melihat bahawa di dalamnya pegangannya akidah Al-Quran, akhlak dan adab-adabnya adab akhlak Al-Quran. Dah tu. Dia tu sebagai bukan Al-Quran yang keluar di mulut dia, tapi Al-Quran yang ada pada jiwa dia, ada dalam tingkah laku dia, ikut dan tutur kata dia. Wa ayatul Al-Quran fatusaddiquhu ayat. Dan dia yang dia membaca Al-Quran, Al-Quran yang dia baca itu, apa yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, makna dia ada, terbukti pada amalan dia. Jangan dia membaca Al-Quran, Al-Quran melaknatkan dia. Itu tuan-tuan ada di dalam ucapan daripada orang-orang salaf dahulu. Ada orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknatkan dia. Itu. Nanti kita akan lihat di sini siapa yang bercakap tu. Abdullah bin Amr meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Quran, siapa yang hafaz Al-Quran, faqad istadraja an-nubuwwata baina jambayhi." Berarti Al-Quran, kenabian ada di dalam dada dia. Jambayhi itu dua tepi dia. Makna ada di dalam dirinya kenabian, bukan dia nabi. Ghaira annahu la yuha ilaihi. Yang dia bukan nabi kerana dia tak dapat wahyu. Kerana di Quran di dalam dia. Al-Quran di dalam diri nabi. Al-Quran diturunkan kepada nabi kita sallallahu. La yanbaghi li sahibil Quran an yajida ma'a man wajad. Tidaklah wajar bagi orang yang mempunyai Al-Quran di dalam dada dia, dia adalah yajid, wajada yajidu, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab sama ada makna ghadibah atau hazina. Orang yang panas baran, ghadib, cepat marah. Atau wajida makna hazan, orang yang iba hati. Apa sikit pun dah ada iba hati. Tak patut. Artinya orang yang ada di dalamnya Al-Quran bukan orang yang panas baran dan bukan juga orang perajuk. Betul. Kita perangai kita orang Melayu ni paling banyak merajuk. Merajuk. Tak bagus tuan-tuan sebab merajuk. Kalau kita nak merajuk 3 hari tak apalah. Lepas daripada itu tak merajuk. Kita ni kadang-kadang kalau kita tengok orang tu, saya ada tengok hamba Allah, dia solat dekat surau tu. Entah apa berselisih dengan AJK ke dengan imam tu, dia tak pergi lagi ke surau tu. Dia pergi ke surau lain. Berselisih pula entah apa yang dia tak suka. Surau tu dia tinggalkan, tinggal tu pula. Lepas dia pergi ke masjid Sabirin kan. Lepas tu entah apa yang dia tak suka sini, dia pergi pula daripada masjid ni, dia pergi pula ke masjid Ridwan. Selain dia masjid Ridwan, apa pula yang dia tak setuju. Akhirnya saya tak tengok lagi. Tak nampak tu. Di dalam keadaan umur dia lanjut usia, duduk di rumah. Jadi seorang yang ada di dalamnya Al-Quran, kata Nabi, tidak patut dia ayyajida ma'aman wajad. Maknanya bersikap sama ada pemarah atau pengiba. Artinya ikut perasaan. Tapi dia ikut akhlak Al-Quranul Karim. Wala yajhalu ma'aman jahal. Dan jangan bersikap jahil seperti orang yang jahil. Artinya tindak tanduknya tidak berasas, tidak mempunyai panduan. Wa fi jawfihi kalamullah. Padahal di dalam dadanya ada kalamullah. Jadi orang yang punya akhlak, yang hafaz Al-Quran, mestilah dia beramal dengan akhlak-akhlak Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'ud berkata, sepatutnya bagi orang yang hafaz Al-Quran, kita tahu malam dia, bahawa dia jaga di waktu malam. Ketika orang tidur, di siang harinya ketika orang main, dia juga bersama Al-Quran. Dan dia tahu kita dengan yang dia diam dia bersama Al-Quran. Tengah orang berbincang bermacam-macam masalah orang kaji, dia masalah dengan Al-Quranul Karim. Dia adalah dengan khusyuknya ketika manusia makna dia berkecamuk dengan dunia.
Kemudian dia patutlah makna dia sebagai orang yang hafaz Al-Quran mustaqinan layyina, orang yang lemah lembut, mustaqinan tawabu. Tak patut orang yang ada di dalamnya Al-Quran jafia, orang yang kasar, keras, sombong, wala mumarian wala sayyahan. Jangan pula dia orang yang suka berdebat, jangan pula orang yang meraung-raung, wala sakhaba. Siyah tu memanggil dari jauh. Sakhaba tu meraung-raung. Wala hadidan. Dan jangan pula dia hadid tu tuan-tuan maknakan mada besi. Artinya jangan pula orang yang tuan-tuan minal hidah. Hadid tu maknanya pemarah. Orang yang, apa bahasa kita? Baran. Panas baran. Tak boleh. Pantang tu dikit dia melompat dan melenting. Okay. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud menyebut Al-Quran diturun untuk diamalkan. Maka jadikanlah kamu mempelajari Al-Quran ni, iaitulah mengamalkannya. Itu cara kita mempelajari Al-Quran, beramal dengan Al-Quran Karim. Ada di antara kamu, ada di antara mereka, kata Abdullah ibn Mas'ud, hafaz Al-Quran dari Fatihah sampai ke ujung. Tidak ada yang sepatah pun, satu kalimat pun yang dia lupa. Tetapi sayang dia tidak beramal, dia telah menggugurkan Al-Quran daripada dada. Kerana dia tidak beramal dengan Al-Quran. Fudail ibn Iyad, salah seorang zahid, abid, tuan-tuan, alim. Apa dia menyebut? Hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang memegang bendera Islam. Maka dia tak patut leka bersama orang yang leka. Tak patut dia lalai seperti dengan bersama orang yang lalai. Suka makna melakukan perkara yang lara bersama orang yang melakukan perkara yang lara. Kerana dia menghormati Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Dan sepatutnya orang yang ada di dalamnya Al-Quranul Karim, dia tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada sesiapa pun. Kerana Al-Quranul Karim mengajarkan kepada dia. Apapun persoalan antara hubungannya kepada Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang boleh menguraikan, melepaskan, ya tuan-tuan, dapat memberikan kepada kita jawapan hanyalah Al-Quran, bukan kepada manusia dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Kemudian tuan-tuan, ini telah terbukti orang-orang yang hafaz Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kalau salat mereka lah saf yang paling depan. Kalau dalam perang pun mereka juga barisan yang paling depan. Maka di dalam peperang Yamamah tuan-tuan, zaman Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, itulah peperangan Yamamah dekat Riyadh lah. Yang mereka perangi adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Di belakangnya tuan-tuan Banu Hanifah puluhan ribu pengikut dia. Berapa orang sahabat yang meninggal? Ada yang menyebut 700, ada yang menyebut 900, ada yang menyebut 1200. Kebanyakan dia adalah hafazatul Quran. Kenapa orang-orang yang hafaz Al-Quran di kalangan sahabat yang banyak meninggal? Kerana mereka berada di barisan depan. Al-Quran yang ada di dalam dada dia. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Bila kamu berjumpa orang kafir, penggal leher. Kita nak pegang lehernya, dia pun nak penggal kita juga, tuan-tuan. Maka mereka dia yang paling banyak meninggal. Sebab dia yang paling depan. Dia yang membaca Al-Quran ada di dalamnya. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang yang mati. Dia tahu. Jadi mereka lah yang paling depan. Mereka hari ini tuan-tuan saudara kita di Gaza, bila ada orang yang memperli dia. Di Gaza itu tuan-tuan ada satu batalion namanya Batalion Hafazatul Quran. Batalion yang semua ada orang yang hafaz Al-Quran. Dan mereka tahu isi kandungan Al-Quran. Mereka mau beramal dengan Al-Quran Karim. Maka hari ini bukan saja Israel, bergabunglah dia dengan Amerika. Bergabunglah dia dengan semua negara Eropah yang nak membantunya, tidak akan menang. Kerana mereka akan berhadapan dengan manusia yang di dalam dadanya Al-Quran, yang mereka tuan-tuan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Tidak pernah berlaku di dalam dunia ini, Allah tidak akan memberikan jalan di mana saja. Dalam peperangan, orang kafir akan mengalahkan orang beriman. Pasti. Lepas tu, tuan-tuan tanya kepada saya, yang selamanya Arab kalah tu, itu Arab
tuan-tuan yang berperang selama ini, mereka nasionalis Arab atau tidak berpegang kepada ajaran agama yang dengan sebenar-benar. Kalau dia berjumpa dengan orang yang beriman, tak ada siapa yang boleh lawan. Tentera apa pun. Tentera Cina ke, tentera Rusia ke, tentera Serbia ke, Amerika ke. Apalagi Yahudi memang manusia paling pengecut dalam dunia. Tak akan menang. Tapi betul-betul lah. Orang yang ada di dalamnya Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan bersama. Ya tuan-tuan, tengoklah baca Al-Quran. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Mana siapa boleh berlawan dengan orang-orang yang bersama dengan mereka adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan orang yang Allah anugerahkan kepada kita Al-Quran, kita dapat beramal dengan Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran menjadi hujjah untuk kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Quran lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا جبار يا قهار. اللهم انتقم من أعدائهم. اللهم انتقم من أعدائهم يا قهار يا جبار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.